Menteri terutamanya kerana telah meneruskan dasar kerajaan dulu, iaitu pada tahun 2020-2021 kerajaan dulu telah pun mengambil dasar yang sama pengasingan peranan AG dan juga DPP ini. Tan Sri Ketua, saya yakin Yang Berhormat Menteri aware ataupun memahami bahawa perkara 145 berhubung dengan pelantikan Peguam Negara ini ada pindaan dia. Tahun 1957 yang berbunyi, Yang di-Pertuan Agong hendaklah selepas berunding dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan melantik daripada kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan seorang Peguam Negara yang hendaklah seorang yang berkelayakan menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Pindaan yang berkuat kuasa 16 September 63 berbunyi Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai Peguam Negara bagi Persekutuan. Soalan saya, apabila pindaan yang hendak dibuat oleh kerajaan sekarang ini nak guna peruntukan yang mana? Adakah atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Perundangan ataupun kekal dengan pelantikan AG atas nasihat Perdana Menteri? Yang kedua, adakah selepas pindaan ini dibuat, jawatan Peguam Negara ataupun Peguam Negara itu sendiri akan menjadi salah seorang ahli kabinet ex officio, sebagaimana sekarang ini di peringkat negeri, penasihat undang-undang negeri menjadi ex officio, ex co di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan. Mohon jawapan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih abangku Yang Berhormat Kota Baru. Bukan bosku, abangku. Tan Sri Speaker, sebenarnya nak melakukan pengasingan ini, saya sebut tadi 3 fasa yang kami lihat. Perbezaan antara kerajaan perpaduan madani ialah kami cakap, kami buat. Jadi itu sebabnya antara komitmen yang pertama ialah model negara yang kami nak rujuk ni, untuk menjawab soalan kedua daripada Yang Berhormat Kota Baru tu ialah apa model yang kita nak tengok. Saya bagi sebagai contoh yang berhormat Tan Sri Speaker, England dengan Wales mengambil masa lebih kurang 8 tahun untuk mewujudkan Director of Public Prosecution dan Crown Prosecution Service yang mengambil alih pendakwaan daripada polis. Kemudian kalau kita tengok di Kenya pula, Director of Public Prosecution pada 2011 selepas perlembagaan baru bagi Kenya berkuat kuasa pada 2010. Perlembagaan baru ini tersebut digubah selepas pilihan raya Kenya pada tahun 2007. Dan kalau kita tengok pula daripada negara-negara yang kita berhadapan, di Kanada, Peguam Negara boleh mengeluarkan arahan berkenaan dengan permulaan pendakwaan ataupun tindakan yang khusus. Tetapi apa-apa arahan hendaklah secara bertulis, diwartakan dan dalam Canada Gazette sebagai contoh. Kemudian di Australia pula, Peguam Negara masih mempunyai kuasa untuk memulakan atau menamatkan pendakwaan awam dan mengambil alih pendakwaan yang dijalankan oleh pihak persendirian. Di Ireland pula, Peguam Negara pula masih mempunyai fungsi di bawah beberapa undang-undang tertentu yang mana boleh dilaksanakan pendakwaan tanpa macam-macam kebenaran. Di India pula, Peguam Negara boleh dengan demi kepentingan keadilan membuat permohonan kepada Supreme Court untuk memindahkan pendegaran dan rayuan kes jenayah. Maksudnya yang saya sebut di sini, Kerajaan Perpaduan Madani tidak akan kata orang cakap hari ini buat semalam. Kami akan melakukan 3 fasa yang disebut tadi dalam jawapan saya, bahawa soalannya ialah perkara 145 yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru tu, adakah akan dipinda? Adakah akan diberikan sebahagian pada kuasa kepada Peguam Negara kita di Sabah Sarawak sekarang? Peguam Negara kita ialah Peguam Negara negeri yang khas, mempunyai servis dia sendiri. Kemudian pula yang saya jawab dalam fasa ketiga ialah beberapa agensi penguatkuasa kemungkinan pada hari ini mahukan kuasa pendakwaan terhadap kuasa mereka mendakwa tersendiri. Pada hari ini, setakat ini, kuasa pendakwaan hanya tertakluk pada Peguam Negara di bawah perkara 145. Itu sebab soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Kota Baru, ingin saya menyatakan ialah kita memang dalam perjalanan. Perjalanan ini akan memakan masa. Tetapi komitmen kita ialah apabila kita berbincang, ahli-ahli yang berhormat di dua-dua belah pihak akan dibawa bersama
setiap tahap perbincangan untuk menunjukkan komitmen daripada kerajaan ini supaya pindaan ini, perubahan ini akan dibuat secara tulus dan diberikan penekanan kepada tata kelola supaya rakyat diutamakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Damansara.